Yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, dan hari ini kita nak sama-sama mempelajari mata pelajaran asas sains komputer. Alamak, tapi kenapa imej kita ni macam kabur-kabur, ada kotak-kotak. Alamak apa jadi ni? Kena minta tolong sesiapa ke ni? Alamak. Alright, itu dia profil guru kita, dan guru kita dah ada dekat sini. Assalamualaikum Cikgu Rizwan. Waalaikumsalam, Din. Cikgu dah makan dah, Cikgu? Alhamdulillah sudah. Semangat Cikgu. Ya. Dan kita bukan berdua tapi kita bertiga. Kita ada jurubahasa isyarat Cikgu Siti Zubaidah Ahmad. Juga akan membantu murid-murid pada hari ini dari SK Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Dan Cikgu, saya tertanya-tanyalah Cikgu. Tadi saya seorang dekat sini, ada sesuatu yang terjadi. Ada imej yang kurang jelas, ada kotak-kotak. Apa sebenarnya yang terjadi, Cikgu? Gambar jadi kurang jelas. Kurang jelas, Ada berkaitan dengan kotak-kotak. Mungkin kotak-kotak tu kita panggil sebagai pixel. Jadi ia ada berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari selepas ini, iaitu berkaitan dengan resolusi. Nanti saya akan dedahkan. Baik Cikgu. Dan tadi dah kenalkan Cikgu, guru bahasa isyarat kita, bertiga orang. Tapi hari ini kita juga ada murid-murid kan Cikgu? Ya, saya. Murid-murid kita ada berapa orang? Ada 4 orang kan Cikgu? Okey, Cikgu boleh kenalkan. Okey, ini adalah murid-murid saya daripada SMK Tilam Jaya Tanjung Garang. Okey, saya akan perkenalkan setiap seorang daripada murid-murid yang akan terlibat dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama saya perkenalkan, kita ada Auni Safia. Okey, cuba lambai. Okey, kemudian kita juga ada Kairin Darwisha. Okey, dan kita di bawah tu yang bertudung pink tu kita ada Nur Kalisha Ariana. Dan yang terakhir kita ada ini kembar kepada Auni Safia tadi, ini Auni Syafiqah. Jadi inilah murid-murid yang akan membantu saya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey Cikgu, waktu saya sekolah dulu tak ada ni asas sains komputer tingkatan 1. Tapi apa yang kita nak pelajari pada hari ini sebenarnya dalam asas sains komputer tu Cikgu? Okey, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan tajuk penukaran saiz data. Okey, yang saiz data yang melibatkan imej digital dan juga audio digital. Jadi apa yang dikatakan dengan imej digital dan juga audio digital ni, maksud dia adalah imej yang berada di dalam komputer ataupun peranti teknologi, dan juga audio yang disimpan juga dalam peranti teknologi. Okey, ini adalah tajuk yang dimasukkan dalam topik asas sains komputer tingkatan 1. Okey, jadi murid-murid semua nanti akan cubalah di depan komputer dah semua ni kan? Walah, seronoknya. Okey, saya akan teruskan. Boleh, silakan Cikgu. Sebelum kita tengok kepada penukaran saiz data ni, okey, jadi kita tengok dulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, kita nak kenal pasti unit ukuran bagi imej digital dan juga audio digital. Okey, audio digital. Okey, macam tadi situasi yang berlaku pada Din tadi dengan gambaran pixel-pixel itu semua. Okey, itu adalah salah satu unit ukuran yang berada dalam imej digital yang kita panggil sebagai resolusi. Okey, lebih detail nanti saya akan terangkan. Dan objektif yang kedua, kita mahu menghasilkan penukaran saiz data, iaitu dari bit ke bentuk ukuran byte, kilobyte, megabyte dan juga gigabyte. Okey, penukaran ini melibatkan fail imej dan juga fail audio digital. Ini adalah objektif pembelajaran kita hari inilah. Okey, jadi saya teruskan. Okey. Selama ini kita sudah diperkenalkan dengan ukuran saiz data. Okey, kita tahu masyarakat sekarang lebih dekat dengan telefon bimbit. Okey, telefon bimbit, dan terutama sekali mereka dah kenal dengan istilah-istilah gigabyte, megabyte semua tu. Okey, tapi adakah kita semua tahu macam manakah ukuran saiz data bagi sebuah fail komputer? Okey, jadi saya tunjukkan kat sini. Okey,
Unit terkecil dalam saiz data bagi komputer adalah kita panggil sebagai bit, iaitu unit data terkecil yang terdiri daripada 0 dan juga 1. Okey. Kemudian di atas unit ukuran bit kita ada byte. Okey. Byte ini adalah bersamaan dengan 8 bit. Okey, maksud dia 8 bit tadi, okey, bila dikumpulkan bersamaan dengan 1 byte. Okey. Kemudian selain daripada byte, kita ada kilobyte. Okey, istilahnya kita ringkaskan ke dalam bentuk KB. Okey, 1 kilobyte bersamaan dengan 1024 byte. Okey, 1024 byte, dan kemudian kita ada megabyte, iaitu 1 megabyte bersamaan dengan 1024 kilobyte, ataupun kalau kita nak terangkan dalam byte, okey, iaitu bersamaan dengan 1,048,576 byte, ataupun kita ringkaskannya adalah 1024 kuasa 2 byte. Kita menjelaskannya. Okey, dan terakhir yang biasa kita dengar adalah gigabyte, GB. Inilah selalu orang istilahkan GB. Okey. Jadi 1 gigabyte bersamaan dengan 1024 megabyte, iaitu bersamaan dengan 1,743,741,824 byte, ataupun lebih mudah kita sebut 1024 kuasa 3 byte. Oh, besar cikgu saiz tu. Tapi tahukah murid-murid atau tahukah Din, selain daripada gigabyte yang selalu kita istilahkan ni, kita ada unit yang lebih besar. Lah, saya ingatkan Ada. GB tadi dah paling besar dah. Ada. Tapi selalunya kita selalu dengar paling besar pun kita akan dengar terabyte. Okey. Terabyte. Okey, sebenarnya ada lagi atas yang lebih besar. Okey, itu kita rangkumkan dalam teknologi komputer yang lebih tinggilah, lebih canggih. Okey. Jadi di sini saya ada tunjukkan TB, iaitu mewakili terabyte, PB, EB, ZB dan juga YB. Rasa-rasa Din tahu tak apa istilah-istilah ni? Ringkasan ni. Selalu kita dengar MB, GB, TB. Kan? Yang saya tahu TB tadi sebab cikgu dah bagi tahu terabyte. Tapi yang lain tu PB, EB, ZB, YB. Yang YB yang berusaha je, saya tahu yang berhormat. Ya. Okey, jadi saya kenalkan ni untuk penambahan pengetahuan kita semua. Okey, TB adalah terabyte, iaitu bersamaan dengan 1024 kuasa 4 byte. Okey, selain itu kita ada PB, kita panggil sebagai petabyte. Okey, petabyte, dan kita ada EB, iaitu kita panggil sebagai exabyte, dan ZB kita panggil sebagai zettabyte. Dan setakat ini kita tahu yang ada sekarang, yang terakhir adalah yang paling besar, iaitu YB, iaitu yottabyte. Jadi yottabyte ni adalah 1024 kuasa 8 byte. Kalau dikalkulate nanti nampaklah lebih daripada berbilion-bilion byte. Berbilion-bilion byte ya. Nampak tak yang di hujung paling besar yottabyte rupanya. Itu antara yang kita boleh pelajari untuk pengenalan imej dan juga audio, cikgu. Sebenarnya apa rumusan yang boleh murid-murid pelajari daripada yang kita pelajari tadi, cikgu, daripada ukuran saiz data dan lain-lain? Okey. Jadi apa yang saya tunjukkan kat sini, inilah ukuran-ukuran saiz yang akan dilaksanakan oleh murid-murid nanti, okey, untuk menukarkan saiz fail yang mereka dapatkan maklumat nanti, sama ada daripada imej digital ataupun audio digital nanti. Mereka akan cuba tukarkan maklumat-maklumat tersebut kepada berapakah saiz data bagi fail tersebut. Wah, jadi murid-murid akan diujilah nanti. Okey. Kita buat kira-kira, tapi sebentar saja lagi terus kekal menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, terima kasih murid-murid yang terus menonton Didik TV KPM untuk slot menengah rendah mata pelajaran Asas Sains Komputer pada hari ini bersama dengan Cikgu Muhammad Rizwan dan juga ada 4 orang pelajar yang juga ada dalam kelas kita pada hari ini. Jadi Cikgu Rizwan, apa yang kita nak pelajari seterusnya? Okey, jadi untuk segmen ini kita akan pelajari terus kepada kita akan mengukur saiz fail data. Jadi kita akan fokus dahulu kepada penukaran bagi fail data image digital. Okey. Jadi yang image digital inilah kita akan lihat nanti macam mana proses penukaran. Okey, penukaran daripada kita dapat byte tukar kepada kilobyte dan juga megabyte. Okey, yang kita pelajari. Okey, baik. Jadi sebelum kita buat penukaran, kita kena ingat balik. Okey, sebenarnya murid-murid kena ingat balik apa yang dikatakan sebagai resolusi, apa yang dikatakan sebagai dimensi dan juga apa yang dikatakan kedalaman bit warna. Okey, sebab ketiga-tiga ini ada berkait rapat dengan proses pengiraan kita nanti. Okey, kita lihat dahulu apa yang dikatakan sebagai resolusi. Ini yang dihadapi oleh Din tadi. Keadaan petak-petak tadi dengan kotak-kotak tadi kan. Okey, itu yang kita panggil sebagai resolusi. Iaitu resolusi ini adalah bilangan piksel yang terdapat dalam sesuatu imej itu untuk menjana imej digital dalam komputer. Okey. So resolusi ini diukur berdasarkan bilangan piksel yang kita gunakan dalam unit DPI ataupun dot per inch. Okey. Ini yang pertama. Kemudian unit ukuran yang kedua kita panggil sebagai dimensi. Okey, dimensi ini adalah ukuran panjang atau lebar sesuatu imej digital yang dipaparkan dalam sesuatu komputer. Okey. Kemudian yang ketiga kita ada berkaitan dengan kedalaman bit warna. Bila kita sebut kedalaman bit warna ni bermaksud ketajaman sesuatu warna itu dipaparkan dalam komputer dengan menggabungkan bilangan-bilangan bit yang digunakan untuk menandakan sesuatu warna tertentu untuk menjana satu imej digital. Wah, ada juga rupanya kedalaman bit warna, cikgu. Sebab itulah kita menghadap dunia sekarang, kita dapat melihat satu imej digital di dalam komputer yang lebih cantik, sharp, seakan-akan betul, asli. Original. Okey. Jadi apabila kita dah diperkenalkan dengan resolusi ni, barulah kita boleh aplikasikannya ke dalam formula untuk kita mengira imej digital. Okey, ini murid-murid kena faham kena ingat juga apakah formula untuk mengira imej digital. Jadi formulanya adalah kita akan mendapatkan saiz data imej digital dalam bentuk byte nanti. Dalam bentuk byte. Kemudian untuk mendapatkan saiz data tersebut, kita perlu menjumlahkan piksel. Menjumlahkan piksel didarabkan dengan berapakah skala warna pada imej digital tersebut. Rasa-rasa Din faham tak maksud ni? Tak faham. Saya tengah memproses lagi, cikgu. Tak apa, kita tengok nanti. Jumlah piksel. Macam mana nak dapat jumlah piksel ni? Jumlah piksel ni terhasil daripada kita ukur berapakah panjang imej itu. Panjang dia didarab dengan lebar imej tersebut. Maksudnya yang dimensi lah. Mudah. Dimensi tadi kita darabkan, tapi dimensi ini kita perlu dapatkan dalam bentuk unit piksel. Unit piksel. Kemudian kita tengok kepada untuk dapatkan piksel tadi, sekiranya kita dapat satu imej dalam unit saiz inci, untuk dapatkan dia dalam bentuk piksel, kita perlu mendarabkan berapakah bilangan DPI bagi sesuatu imej tu. Nanti kita akan tengok contoh dia macam mana. Itu yang berkaitan dengan piksel. Kemudian berkaitan dengan skala warna ni, kita perlu dapatkan dalam bentuk byte. Imej kita ada dua. Satu sama ada imej tu dalam bentuk warna hitam putih ataupun kita panggil kelabu. Lagi satu imej kita panggil imej yang berwarna. Jadi imej kelabu ni kita kena pastikan dia bersamaan dengan 1 byte. Kemudian imej yang berwarna ni kita kena pasti dia sebagai sama dengan 3 byte. Jadi murid-murid kena ingat yang ni. Kelabu 1 byte, berwarna 3 byte. Nanti kita akan tengok contoh, adakah ia imej kelabu ataupun berwarna. Adakah 1 byte ataupun 3 byte.
Okey, jadi bila murid semua dah tahu formula ni, barulah kita akan lihat kepada contoh ni. Okey, di sini saya ada satu image. Ini logo sekolah kami lah. Okey, logo sekolah kami. Di sini ada satu image logo kami iaitu berukuran 25 inci panjang dan lebarnya adalah 21 inci. Okey, dengan resolusi image ini adalah 300 dpi ataupun dot per inch tadi. Okey. Bila dah dapat maklumat ini, tadi saya ada beritahu tadi, okey, sekiranya kita mendapat ukuran dalam bentuk inci, kita perlu tukarkan. Okey, tukarkan ke dalam bentuk piksel supaya kita mudah untuk kira ukuran saiz fail tersebut. Okey, jadi kita tengok panjang ni 25 inci. Okey, 25 inci ni kita akan darabkan dengan resolusi iaitu 300 dpi. Okey, barulah kita akan dapat berapakah piksel bagi image tersebut. Okey, iaitu panjangnya kita akan mendapat 7500 piksel. Mudah je lah sebenarnya, cikgu. Okay. Kita guna formula yang sama untuk mengira lebar dia juga iaitu 21 inci didarabkan dengan 300. Resolusi tadi 300, maka kita akan mendapat 6300 piksel. Okey. Okey. Bila kita dah dapat ni, barulah kita akan mendarabkan panjang dan juga lebarnya dalam unit piksel iaitu 7500 didarabkan dengan 6300, maka kita akan mendapat keseluruhannya mengandungi 47,250,000 piksel. Okey. Jadi kita dah dapat ukuran dalam bentuk piksel. Bila kita dah dapat ukuran dalam bentuk piksel, barulah kita akan menggunakan formula yang kita belajar tadi macam mana untuk mengira image digital. Okey. So, tadi saya dah kata tadi kita akan gunakan file tadi, kita akan gunakan formula tadi untuk mengira saiz image digital dalam bentuk byte iaitu nilai kedua terkecil. Yang paling kecil tadi apa? Bit. Okey, jadi kita buat kira-kira ni untuk dalam bentuk byte. Okey. So untuk byte kita guna formula yang tadi. Okey, tadi kita dapat piksel tadi berjumlah 47,250,000. Okey. Kita darabkan dengan 3 byte. Okey. Ini 47,250,000 didarabkan dengan 3 byte. Kenapa 3 byte? Sebab skala warna. Okey, skala warna tadi adalah 3. Image ni adalah berwarna kan? Okey, jadi image berwarna kita akan darab dengan 3 byte. Okay. Maka apabila kita darabkan 47,250,000 ni didarab dengan 3 byte, maka kita akan mendapat 141,750,000 byte. Saiz dia. Okey. Okey. Jadi bila kita dah dapat byte ni, maka mudahlah untuk kita menukarkan kepada unit-unit lain ke dalam bentuk kilobyte, megabyte dan juga gigabyte. Okey, macam mana nak tukarkan ke dalam kilobyte, megabyte dan juga gigabyte? Okey, iaitu kita ambil 141 juta tadi. Okey, kita bahagikan dengan 1024. Okey, 1024, maka kita akan mendapat dalam bentuk kilobyte adalah bersamaan dengan 138,427.73. Okey. 0.73 kilobyte. Okey. Cuba murid-murid kira-kira sendiri, adakah betul apa yang saya tunjukkan ni? Okey. Kemudian daripada 138,000 tadi daripada bentuk unit kilobyte, kita bahagikan kepada 1024 lagi. Maka kita akan mendapat dalam nilai megabyte iaitu 135.18 megabyte. Sama juga untuk kita tukarkan ke dalam gigabyte, ambil 135.18 megabyte itu, kita bahagikan dengan 1024, maka kita akan dapat nilai dalam bentuk gigabyte iaitu 0.13 gigabyte. Jadi inilah saiz ukuran saiz bagi image digital yang saya tunjukkan ni. Okey? Ini berkaitan image yang berwarna. Macam mana image yang tidak berwarna? Yang warna hitam putih? Yang warna hitam putih. Okay. Adakah menunjukkan perbezaan ukuran saiz dia? Okey, kita tengok.
Masih lagi menggunakan formula yang sama. Okey. Kali ini 47, tadi kita dapat 47,250,000 didarab dengan satu pula. Kenapa satu? Sebab imej ni adalah Hitam putih. hitam putih ataupun imej kelabu. Okey, jadi kita guna 1 byte. Okey, kemudian apabila kita darabkan, maka kita akan dapat nilai yang sama iaitu 47,250,000 byte. Okey, kita gunakan konsep yang sama tadi seperti yang imej yang berwarna tadi. Okey, kita akan bahagikan daripada nilai byte tadi, kita bahagikan dengan 1024. Maka kita akan dapat 46,142 kilobyte. Okey. Kemudian kita akan lihat pula dalam bentuk megabyte. Okey. Megabyte, kita ambil kilobyte tadi, kita bahagikan dengan 1024, maka kita akan dapat 45 megabyte. Okey. Dan nilai megabyte itu sama juga, kita bahagikan sahaja dengan 1024, maka kita akan dapat nilai dalam bentuk gigabyte iaitu 0.04. Jadi dekat sini kita boleh lihat perbandingan ukuran saiz antara imej yang berwarna dengan imej yang tidak berwarna. Iaitu imej yang berwarna tadi, kalau kita tengok dalam nilai gigabyte tadi, adalah bersamaan dengan 0.1 gigabyte. Okey. Manakala imej yang tidak berwarna ni, ukuran saiznya hanyalah 0.04 gigabyte. Lebih kecil. Okey. Jadi inilah caranya macam mana kita nak mengukur ataupun mengira ukuran saiz fail bagi sesuatu imej digital. Sama ada berwarna ataupun yang tidak berwarna. Itulah sebenarnya ada formula pengiraan. Kita sekarang ni zaman senang, tekan-tekan pop terus keluar. Sebenarnya ada formula dia. Ya, memang ada formula dia. Okey. Formula dia pun mudah je nak kira. Okey? Betul? Okey, jadi itulah macam mana prosesnya kita nak mengira mengira ukuran saiz bagi imej digital. Ingat balik bahawa formula dia adalah kita mendarabkan jumlah piksel bagi imej tersebut didarab dengan berapakah skala warna bagi imej tersebut, barulah kita akan dapat saiz data bagi imej digital yang kita nak ukur tu. Baik. Kan ada dua, berwarna dan tak berwarna. Formula dia sama tapi dia punya angka tadi 3 dan juga 1. Nampak dapat tangkap je. Dapat tangkap. Cepat kan? Cepat je, mudah je. Murid-murid okey tak ni yang menyertai kita pada hari ini? Harap okey semuanya. Okey, thumbs up. Okey, senyum. Tak ada muka berkerut apa semua kan. Tapi cikgu akan ada macam kuis latihan kan untuk murid-murid juga kan? Apa kata kita uji minda mereka? Wah. Sama ada mereka faham ataupun tidak. Okey. Di sini saya ada uji minda untuk murid-murid. Okey, diharap mereka, untuk kita tahulah sama ada mereka faham ataupun tidak apa yang saya tunjukkan sebentar tadi. Jaga-jaga. Kita tak ada proses kira-kira. Kita cuma nak tahu adakah berlaku perbezaan pada sesuatu imej itu ataupun tidak. Okey, sekarang ni untuk uji minda yang pertama ni, iaitu saya menggunakan imej yang sama, okey, dengan resolusi 300 dpi. Sekiranya imej ini kita kurangkan kepada 100 dpi, apa akan berlaku pada ciri-ciri warna pada imej tersebut? Okey? Jadi saya akan minta murid-murid setiap seorang lah, disebabkan di sini ada 4 soalan, kita minta setiap seorang untuk menjawab soalan ni. Okey, kita minta Auni Safia dulu. Okey, Auni Safia. Apa akan berlaku pada jumlah warna pada imej tersebut sekiranya DPI itu diturunkan kepada 100 DPI? Tidak berubah. Tidak berubah. Okey, maksud dia adalah bilangan warna yang ada pada imej tersebut masih lagi sama dan ia tidak berubah. Wah, bijaklah Auni Syafiqah. Tahniah. Kemudian, yang kedua kita tengok pada saiz imej. Adakah saiz imej akan berlaku perubahan sekiranya resolusi diturunkan kepada 100 dpi? Kita minta jawapan daripada Nur Kalisha. Apa jadi pada saiz imej? Apa dia? Tidak berubah. Okey, saiz imej. Okey, ukuran dimensi pada saiz imej tersebut tidak berubah juga. Dia tetap juga sama. Betul jawapan dia. Betul. Walaupun ada perubahan DPI, masih lagi saiz imejnya akan kekal sama. Okey, kemudian kita minta Auni Syafiqah ni
tadi Safia kan? Safika. Saya pun dah confused dah. Okey, Safika. Okey, Safika. Apa berlaku pula pada kualiti imej tu bila kita turunkan DPI ni? Semakin rendah. Kualiti imej semakin rendah. Okey, maksud dia adalah ketajaman imej tu semakin rendah. Maksud dia DPI ni adalah melibatkan kepada ketajaman sesuatu imej. Jadi itu kita nampak imej tu macam kabur sikit. Bila DPI-nya diturunkan, maka imej tu pun akan memberi kesan dan dia akan turun. Okey, dan akhir sekali siapa yang belum jawab lagi? Kairin Kairin belum. Kairin. Kita Tak boleh minta nilai. Kairin. Semua kena jawab. Okey, Kairin. Apa pula berlaku pada saiz imej, saiz file imej tu sekiranya kita turunkan resolusi ni? Tidak berubah. Saiz file imej tidak berubah. Okey, maksud dia adalah saiz data bagi fail tersebut juga tidak akan berubah. Tapi kalau kita tengok secara kesimpulan kat sini adalah kualiti imej yang ditunjukkan akan memberi kesan sekiranya resolusi itu diturunkan. Kualiti imej tu yang berkurang. Yang lain masih lagi kekal sama. Baik. Okey, jadi kesimpulannya kat sini apabila semua murid-murid saya ini sudah menjawab dengan jelas, okey, saya rasa itu jawapan adalah muktamad. Mereka mendapat 4 markah penuh. Tahniah. Adik-adik kita semua cemerlang. Mereka sudah bekerjasama untuk mendapatkan markah penuh. Mudah sangat ni cikgu. Apa kata kita bagi soalan tambahan? Soalan tambahan? Ada ke? Okey. Uji minda 2. Okey, tadi berkaitan dengan DPI diturunkan. Kali ni kita nak tengok macam mana apa akan berlaku sekiranya dimensi ataupun ukuran imej itu dikecilkan. Okey. Okey, kita anggarkan lebih kurang dikecilkan 50% ataupun 70% macam tu. Okey. Adakah dia memberi kesan? Okey. Jadi kita minta semula. Okey, kita tengok dulu daripada yang atas tu, Kairin dulu. Okey, Kairin, macam mana pada imej tersebut sekiranya bagaimana jumlah warna pada imej tersebut sekiranya dimensi itu dikecilkan? Tidak berubah. Okey, bilangan warna yang terkandung pada imej tersebut masih lagi sama. Okey, maksud dia ada berjuta-juta warna yang sama walaupun dikecilkan masih lagi ada bilangan warna yang berjuta-juta yang sama juga. Tak berubah pun. Tak berubah. Wow, okey. Untuk saiz imej, untuk saiz imej, apa pula yang berlaku pada saiz imej ni? Sekiranya dimensi tu dikurangkan. Kita minta tadi siapa? Kairin. Okey, Auni Safika. Macam mana? Berkurang. Okey, saiz imejnya, ukuran dimensinya akan berkurang. Memang betul lah. Sebab tadi dimensi adalah berkaitan dengan saiz gambar. Jadi bila dia dah dimensinya dikecilkan, maka saiz imej tersebut juga akan berkurangan. Okey. Kemudian kita minta juga Kalisha. Okey, bagaimana pula berkaitan dengan resolusi imej tu? Adakah dia berkurangan atau tidak berubah? Berkurang. Berkurang. Okey, bilangan pikselnya juga berkurangan. Okey. Okey, dia melibatkan dimensi juga melibatkan piksel bagi imej tersebut. Kemudian yang terakhir kita minta Syafia. Okey, Syafia, bagaimana pula kualiti imej tersebut apabila dimensi dikurangkan? Berkurang ke bertambah? Berkurang. Berkurang? Oh, betul. Okey, maksud dia adalah ketajaman imej yang apabila dia dikecilkan, maka ketajaman imej tu dia akan berkurang juga. Okey. Soalan terakhir ni. Soalan terakhir. Saiz file imej. Apa kata saya nak tanya pula Din? Alamak. Apa soalan dia? Okey, sekarang sama juga. Kita ada gambar rajah tu, dimensinya dikurangkan. Jadi saiz file imej ni akan berkurang ke atau tidak berubah? Mestilah saiz dia pun berkurang. Mesti saiz file berkurang. Betul ke? Betul, sebab semua pun berkurang. So saiz dia berkurang juga, cikgu. Mari kita lihat. Betul. Nasib baik betul. Jadi maksud kat sini, saiz file imej juga akan menjadi kecil dan juga berkurangan sekiranya dimensi sesuatu imej itu dikecilkan ataupun dikurangkan. Okey. Hasilnya, apabila semua sudah bekerjasama, termasuk juga dengan Din, maka sepakatlah mendapat markah penuh iaitu 5 markah. Yeay! Kita semua dapat markah penuh. Adik-adik pun markah penuh dari uji minda 1, uji minda 2. Itu untuk imej digital kan, cikgu? Nanti kita tengok audio digital.
Kejap lagi untuk audio digital, terus kekal menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang terus cemerlang menonton Didik TV KPM untuk slot menengah rendah mata pelajaran asas sains komputer tingkatan 1. Masih lagi bersama dengan Cikgu Muhammad Rizwan. Cikgu, saya tak sabar ni nak belajar apa lagi kali ni, Cikgu. Apa lagi kita nak belajar dalam dunia digital? Okey. Tadi kita pun dah selesai dengan image digital, kita dah tahu saiz ukuran dia, macam mana kita nak kira untuk mendapatkan setiap ukuran-ukuran saiz dia tertentu. Okey, kali ini kita akan lihat kepada audio digital juga. Okey, audio digital pula, iaitu kita nak tengok juga, sama juga konsep yang sama, berapakah saiz fail bagi audio digital yang akan ditunjukkan sebentar lagi. Okey, jadi untuk audio digital ni ada empat perkara yang perlu difahami oleh murid-murid. Iaitu yang pertama, kadar sampel. Kedua, kedalaman bit bagi audio tersebut. Saluran apa yang digunakan, adakah mono ataupun stereo. Dan berapakah durasi ataupun kepanjangan audio tersebut. Barulah kita akan tahu berapakah saiz bagi audio digital tersebut. Okey. Jadi kita tengok dulu apa yang dikatakan, yang saya ceritakan tadi, kadar sampel dan pelbagai tu. Okey, kadar sampel. Murid-murid kena ingat, apa itu kadar sampel? Kadar sampel ni adalah yang menentukan bilangan sampel sesaat yang diambil oleh satu alat yang kita panggil sebagai ADC, okey, semasa membuat pendigitalan daripada sesuatu audio analog. Maknanya daripada suara manusia, okey, ditukarkan ke dalam bentuk digital. Okey, kita perlukan satu alat yang dipanggil sebagai ADC. Okey. Jadi, unit ukuran bagi kadar sampel ni kita gunakan unit dalam bentuk hertz. Okey, dalam bentuk hertz, iaitu 1 hertz bersamaan dengan 1 sampel sesaat. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, okey, ada perbezaan antara satu gambar rajah dengan gambar rajah yang lain, di mana apabila kadar sampel tu semakin dia jarak, maksud dia semakin audio yang diterima tu adalah tidak seperti yang asli. Okey, jadi kadar sampel tu perlu dalam keadaan yang rapat, okey, supaya kadar sampel yang diperolehi, yang dimasukkan dalam komputer tu, kita akan dapat seperti yang asli, yang kita terima daripada yang analog tu. Okey, ini kadar sampel. Kemudian berkaitan dengan kedalaman bit pula. Kedalaman bit ialah bilangan bit, iaitu yang sama ada kosong dan juga satu, yang digunakan untuk mewakili aras sesuatu rakaman setiap sampel audio, iaitu kita panggil bit per sampel. Okey, jadi pada gambar rajah ni, makin banyak bit je, maka makin jelaslah audio tersebut seperti yang asli. Okey, ini kedalaman bit. Dan yang seterusnya, kita kenal apa itu saluran audio. Okey, sekarang ni audio kita ada dua, iaitu satu kita panggil audio mono dan lagi satu kita ada audio stereo. Okey, audio mono kita akan kenalkan dia sebagai satu saluran sahaja. Manakala audio stereo ia adalah dalam bentuk dua saluran. Okey, seperti yang kita tengok daripada gambar rajah ni, bagaimana saluran audio itu dikeluarkan daripada audio mono ataupun audio stereo. Okey, kemudian kita nak tahu apa itu durasi audio. Macam saya katakan tadi, durasi audio ialah kepanjangan, okey, sesuatu audio itu dimainkan. Okey, jadi apabila kita dah dapat keempat-empat ni, barulah kita boleh aplikasikannya ke dalam pengukuran saiz fail bagi audio digital. Jadi kita akan aplikasikannya ke dalam formula yang ini. Okey, formula ni berbeza dengan yang image digital tadi. Okey, dia lebih panjang sikit.
iaitu untuk mendapatkan saiz fail audio digital iaitu dalam bentuk byte, kita perlukan kadar sampel yang ditukarkan dalam bentuk hertz didarabkan dengan kedalaman bit yang perlu kita perolehi dalam bentuk ukuran byte, kemudian didarabkan dengan berapakah bilangan saluran dia dan didarabkan berapakah durasi audio tersebut. Okey, durasi audio tu kita perlu dapatkan dalam bentuk saat. Okey, apa yang dikatakan kedalaman bit ni? Okey, kita akan tengok nanti. Sekiranya dapat contoh, sekiranya ada maklumat dikatakan kedalaman bit 8 bit adalah bersamaan dengan 1 byte. Okey, kemudian 16 bit bersamaan dengan 2 byte dan 24 bit sama dengan 3 byte. Untuk kemudian bilangan saluran macam saya terangkan tadi, mono 1 saluran dan stereo 2 saluran. Okey, kita tengok contoh ni. Macam mana nak mengira saiz data audio digital. Okey, diberi informasi seperti ini, kedalaman bit 16 bit. 16 bit adalah bersamaan dengan berapa tadi? Iaitu bersamaan dengan 2 byte yang masih saya terangkan tadi. Okey, untuk saluran stereo kita perlu dapatkan berapakah saluran bagi audio tersebut. Kalau stereo maksud dia adalah 2 saluran. Okey, kemudian kadar sampel kita perolehi maklumat 192 kHz. Tadi saya kata perlu tukar ke dalam bentuk hertz. Jadi 192 kHz didarabkan dengan 1000, maka kita akan dapat 192,000 Hz. Okey, kemudian durasi yang kita terima 46 minit. Nak tukarkan ke dalam bentuk saat, maka kita perlu darabkan dengan 60, maka kita akan mendapat 2760 saat. Okey, apabila kita dah tukarkan dia mengikut formula tadi, barulah kita boleh gunakan maklumat-maklumat ni untuk mendarabkannya untuk kita perolehikan dalam bentuk saiz byte. Okey. So kita guna maklumat tadi, maka kita akan darabkan 192,000 darab dengan 2 byte iaitu kedalaman bit tadi, didarab dengan saluran tadi kita ada stereo iaitu 2 saluran dan kita darabkan dengan durasi audio tadi 2760 saat, maka kita perolehi 2 bilion 2,119,680,000 byte. Okey, dia sama je konsep macam tadi. Kita kirakan dulu. Okey, dah dapat byte tu, maka untuk menukar kepada kilobyte, megabyte dan juga gigabyte, kita gunakan konsep yang sama seperti imej digital tadi, iaitu kita bahagikan sahaja dengan 1024. Okey, kilobyte kita ambil daripada byte tadi, dibahagikan dengan 1024, maka kita akan dapat 2 juta kilobyte. Okey, kemudian 2 juta kilobyte itu kita bahagikan dengan 1024 untuk mendapatkan dalam unit megabyte, maka kita akan dapat 2021 megabyte. Dan seterusnya kita akan dapatkan dalam bentuk gigabyte, kita akan bahagikan dengan 1024 lagi, maka kita akan mendapat 1.974 gigabyte. Jadi inilah caranya macam mana kita nak mengira untuk audio digital. Nampak macam mudah, darab kan. Tapi kita kena uji minda murid-murid kita ni, cikgu. Uji juga. Uji juga kita ni. uji juga. Dapat tangkap ke tak? Saya nak pesan murid, dia punya cara imej digital dengan audio digital ni lebih kurang sama. Cuma formulanya adalah berbeza. Jadi kita cuba uji murid kita. Di sini saya sediakan uji minda 3. Iaitu jadual di bawah menunjukkan 3 audio digital yang berbeza bersama spesifikasinya masing-masing. Okey. Cuba dapatkan, kirakan segera, dapatkan saiz fail bagi setiap audio tersebut mengikut unit ukuran yang dinyatakan. Okey, cuba kira sekarang, lebih kurang 1 minit. Okey, dapatkan audio 1 berapa, audio 2 berapa, audio 3 berapa. Okey, perlu diingatkan berapakah saiz failnya dalam bentuk byte, kilobyte dan juga megabyte. Okey. Jangan tersilap saluran tu kan. Saluran ada mono, ada stereo. Mono tadi berapa? 1. Stereo tadi 2. Okey. Durasi pula cikgu perlu ke pelajar tukar kepada saat? Perlu, wajib. Okey, sebab itu minit kan, 10 minit. Tadi saat formulanya. Jadi dia perlu darabkan dengan 60. Ingat, jangan tersilap dekat situ. Okey.
Okey, jadi kita minta dulu. Okey, Auni Safia, boleh tunjukkan jalan kira-kira kamu berapakah saiz fail bagi audio 1? Auni Safia. Tunjuk. Dah dibuat formulanya, iaitu boleh sebut tak? 26 apa tu? 26 juta. Boleh sebut 20? 26.460,000 byte. Okey, 24,460,000 byte. Sama kan? 26 Okey. juta. Okey, itu dalam bentuk byte. Okey, kemudian kita tengok siapa boleh kongsikan, mungkin Khairin berkaitan dengan audio 2. Berapa kilobyte bagi saiz fail tersebut? Khairin, tunjukkan jawapan kamu, hasil kerja kamu. Okey, dekat situ kita boleh lihat Khairin membuat pengiraan daripada byte, kemudian byte itu dia dibahagikan dengan 1024, maka dia akan mendapat kilobyte, iaitu berapa tu Khairin? Sebut. 258 258,398.4375 kilobyte. Okey, saya dah bundahkan dah. Okey, dah mudah saya siap. 258,398 kilobyte. Okey, itu jawapan akhirnya dalam bentuk kilobyte. Okey, yang terakhir. Okey, siapa nak jawab audio 3? Siapa nak jawab audio 3? Nak saya panggil ke? Saya cikgu. Okey. Siapa? Siapa saya tadi? Siapa saya? Sebut nama, sebut nama. Angkat tangan. Sebut nama. Khairin. Okey, Khairin berapa? Audio 3 dalam bentuk Khairin. megabyte pula. Tunjuk jalan kerja kamu. Wow. Okey, dia ambil daripada byte, dibahagi dengan untuk tukar kepada kilobyte, kemudian dibahagi lagi untuk tukar kepada megabyte. Jadi jawapan megabyte-nya berapa? 499.414733886718 megabyte. Kita bundahkan je, kita Dia bundahkan. dah guna kalkulator tu, jadi saya bundahkan, permudahkan dua titik perpuluhannya, iaitu 495.41 megabyte. Okey, jadi kesimpulannya itulah Jawapan jawapan pelajar dan saya rasa semuanya betul. tepat. Tepat kiraannya. okey. Maknanya mereka faham macam mana untuk mengira saiz fail bagi audio digital. Baik. Tahniah kepada murid-murid yang menyertai kita. Betul jawapannya. Kalau murid-murid yang sedang menonton pun buat kira-kira juga sewaktu cikgu menerangkan tadi. Betul. Tahniah. Dan pembelajaran kita ada lagi selepas ini. Jadi terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang pastinya murid-murid sekarang ini berada dalam slot menengah rendah untuk mata pelajaran asas sains komputer. Ada banyak yang kita pelajari bersama dengan Cikgu Ahmad Rizwan. Tapi ada lagi ilmu yang kita nak pelajari dalam asas komputer kan Cikgu kan? Apa pula untuk asas sains komputer kali ini Cikgu? Okey. Untuk belajar asas komputer ni memanglah banyak. Tapi Banyak, untuk kan? hari ini cukuplah kita cover kita belajar berkaitan dengan image digital dan juga audio digital. Okey. Jadi tadi murid-murid pun dah mencuba tadi melalui uji minda menggunakan formula-formula yang telah saya tunjukkan tadi untuk memahami berkaitan dengan pengiraan untuk mengukur saiz data bagi image digital dan juga audio digital untuk mengubahkannya dalam bentuk byte, kilobyte, megabyte dan juga gigabyte. Okey. Jadi untuk yang kali ini cuma kita nak refresh balik, ingatkan balik formula tersebut untuk diingati oleh murid supaya mereka dapat mengaplikasikannya sewaktu pentaksiran yang akan datang. Okey. Jadi
Untuk penukaran saiz data imej digital, kita ingat balik apa formula untuk mengira imej mengira imej digital. Okey, iaitu formulanya adalah jumlah piksel didarabkan dengan skala warna. Okey, kita ingat balik, untuk jumlah piksel tu pastikan dia dalam bentuk nilai piksel. Okey, nilai piksel tu macam mana kita nak perolehi? Sekiranya kita dapat satu contoh gambar rajah yang tidak menunjukkan ukuran dalam bentuk piksel, sekiranya dalam bentuk inci ataupun ukuran matematik, maka kita perlu darabkannya dengan berapakah DPI bagi imej tersebut. Barulah kita dapat mengubahkannya ke dalam bentuk piksel. Kemudian kita darabkan, panjang piksel didarab dengan lebar piksel, barulah kita akan mendapat jumlah piksel yang akan kita gunakan dalam formula. Kemudian selain daripada itu, murid juga dah tengok berkaitan dengan skala warna. Skala warna, ingat, imej kelabu menggunakan 1 byte, manakala imej yang berwarna menggunakan 3 byte. Bila kita dah mengubah unit-unit tersebut mengikut jumlah piksel dan juga byte dalam bentuk bagi skala warna, maka barulah kita boleh melaksanakan pengiraan bagi imej tersebut, maka kita akan dapat saiz data bagi imej digital dalam bentuk byte. Ini berkaitan imej digital. Kemudian kita juga dah melihat bagaimana untuk mengira bagi audio digital pula. Iaitu kita gunakan kadar sampel dalam bentuk unit hertz didarab dengan kedalaman bit dalam bentuk byte dan didarab juga dengan berapakah bilangan saluran bagi audio tersebut, didarabkan juga dengan berapakah durasi ataupun kepanjangan audio tersebut dalam unit saat. Jadi apabila kita darabkan ke semua tersebut, barulah kita akan dapat saiz file audio digital dalam bentuk byte. Dan diingat semula, kedalaman bit kita tengok. Sekiranya diberi dalam unit bit 8 bit, maksud dia adalah bersamaan dengan 1 byte. Sekiranya diberikan dalam 16 bit, maksudnya adalah bersamaan dengan 2 byte. Begitu juga perlu diingat oleh murid-murid semua, iaitu bilangan saluran. Apakah bilangan saluran yang dikeluarkan? Adakah dia berbentuk mono ataupun stereo? Sekiranya dalam bentuk mono, ia adalah bersamaan dengan 1 saluran. Sekiranya dalam bentuk stereo, ia adalah bersamaan dengan 2 saluran. Dan diingat juga berkaitan dengan durasi itu. Durasi itu mestilah kita tukarkannya dalam bentuk saat. Selalunya soalan akan keluar dalam bentuk minit. Jadi harap murid tidak terleka, pastikan mengubahnya dalam bentuk saat, barulah kita boleh membuat pengiraan ini, maka kita akan dapat saiz file audio digital dalam bentuk byte. Jadi diingat balik, bila kita dah dapat dalam bentuk byte nanti, kita perlu bahagi dengan 1024, barulah kita akan dapat penukaran dalam bentuk kilobyte, megabyte, gigabyte dan seterusnya. Kan. Kena ingat formula tu kan? Formula tu yang penting. Macam kita belajar matematik lah, mesti ingat formula. Cikgu, apa rumusan yang boleh cikgu rumuskan untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Untuk hari ini, saya harapkan murid dapat menghafal untuk pengiraan imej digital dan juga audio digital. Kemudian secara tak langsung mereka tahu bahawa audio ni kita ada saluran mono dan juga saluran stereo. Kemudian macam imej digital tadi, kita dah tahu bila melibatkan imej yang berkelabu, berapa dia punya bit dia. Kemudian imej berwarna, berapa dia punya byte dia. Jadi dekat situ murid kena fahamlah benda ni. Jadi secara kesimpulannya, saya rasa hari ini hasil daripada uji minda kita ni, saya nampak ada pemahaman daripada kalangan murid-murid ni. Baik. Kita nak tanya ke cikgu rumusan wakil daripada murid-murid kita? Itu yang diharapkan. Mungkin ada wakil, boleh angkat tangan? Macam mana? Auni Safia. Auni Safia, apa hasil kamu yang kamu dapat hari ini? Hari ini saya belajar macam mana mengira saiz file bagi imej digital dan audio digital. Baik. Terima kasih Adik Auni. Diharap semua pun masuk je dekat telinga kanan, tak keluar telinga kiri. Risau. Kan? Dapat melekat je dalam otak ni kan. Tapi cikgu, untuk pentaksiran murid-murid kita pada hari ini, macam mana prestasi mereka? Berapa markah kita nak bagi ni? Berapa bintang kita nak bagi ni?
bukan setakat prestasi mereka, kita ada prestasi din tadi. Okey, tadi kita ada uji minda pertama 4 markah. Ya. Uji minda kedua kita ada 5 markah. Kemudian yang tadi kita ada uji minda yang ketiga kita ada 6 markah. Betul. Okey, jadi kesimpulannya kita tak payah bagi markah lah. Kita bagi satu saiz digital yang paling tinggi iaitu gigabyte. Ya. Jadi secara totalnya 10 GB untuk semua murid. Ya. 10 GB untuk semua. Termasuklah saya sekali. Terima kasih cikgu. Tapi kan cikgu, untuk pelajar-pelajar yang tak dapatkan sumber untuk kita pelajari pada hari ini cikgu. Okey. Murid-murid semua boleh dapatkan. Okey, selain daripada apa yang saya tunjukkan, apa yang ada dalam buku teks, murid-murid boleh buka portal Delima iaitu menggunakan saluran sumberku yang ada dalam portal tersebut bagi meningkatkan kemahiran pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Lagi sekali terima kasih ucapkan kepada Cik Rizwan kerana telah pun memberi ilmu tentang image digital, audio digital kepada murid-murid yang mengikuti kita dan juga murid-murid yang sedang menonton kita yang berada di rumah ke kan. Sekali lagi terima kasih. Rajin-rajin belajar, terus menonton Didik TV KPM. Cikgu, bye-bye. Bye-bye.